menyelesaikan masalah. Jadi panggil pemikiran strategik. Dia subjektif, kita tak ada cara nak buat. Bila cara nak buat, kita panggil strategic planning. Tapi berfikir untuk buat sesuatu yang lebih baik, inilah dikatakan pemikiran strategik. Orang yang berpemikiran strategik biasanya orang yang banyak pengalaman, orang yang terdedah kepada berbagai perkara, berbagai masalah. Itu sebabnya sekarang yang Datuk kata tu, saya juga setuju. Dia kata orang yang terlongkar tu lebih tahu daripada orang yang tak pernah jatuh dalam longkar. Oleh kajian psikologi pun begitu juga. Siapa yang pernah gagal dalam hidup, dia lebih hebat untuk berjaya daripada orang yang tak pernah gagal. Kerana dia dah rasa. Yang ini rasa. Orang yang seorang anak bandingkan 10 orang anak, kita nasihat yang satu ini tak dengar. Yang 10. Orang yang ada PhD, doktor, profesor, tapi tak kahwin, tak ada anak, dengan orang yang ada seorang anak, siapa nasihat satu kita dengar. Yang seorang anak, dia lagi sendiri. Yang satu boleh dengar, tapi yang sini lagi sendiri. Tuan-tuan, pengalaman itu tak ada ganti. Ingat, saya dengar yang berkata, memang nakal, memang ganas, memang gegaran, tapi saya tak masuk Islam macam mana? Betul kan? Sebab pengalaman dia mengajar dia. Jadi orang yang lebih hebat. Sehingga dia tengok orang tak terpakai dia sendiri, dia ikut gantung. Betul kan? Dia tolong masak. Bila balik rumah dia fikirkan, aku ni Umar, aku tak cukup baik. Dia ambil cermat dia, aku kata dia, kau ni nak tidur malam, tapi kau tak cukup baik hari ini. Dia terasa tak cukup baik. Kita tidur malam, hanya aku hebat hari ini. Besok tak bangun-bangun dah. Ada betul. Dan tuan-tuan, jangan terasa hebat. Ada kerendahan diri. Kalau ada kerendahan diri, insyaAllah kita tengok orang lain, dia ada kebenaran. Hebatnya apa? Mungkin orang tu walaupun pangkat tak tinggi, tapi dia senyuman menarik. Mungkin dia tak pangkat tinggi, tapi sopan santunnya bagus. Itu dia tiru lah. Kita ada pangkat, tapi sopan santun kurang. Mungkin akhlak kita bandingkan dia kurang. Mungkin dia cara ucapannya bagus. Saya pernah jumpa seorang pegawai Jabatan Immigration. Bila kita dia bertulis saja, ya Allah, hebat tu orang dia bertulis. Pangkat tak tinggi, baru 44. Tapi segi penulisannya cukup hebat. Saya memang 50% tu tak sampai dia cara penulisan. Saya tanya kawan-kawan dia, jadi tulisan hebat macam ni? Oh, tak hebat. Kalau dia tulis pangkat Jabatan Immigration, dia hebat. Teks ucapan 44 teks ucapan untuk menerima perkataan. Kalau untuk pengarah yang cakap, mana yang penting penulisannya hebat. Tapi hanya doktor 44. Bandingan usaha semua, kalah dengan dia. Kehebatan. Betul ini kata authority, leader tadi. Bermakna kalau kita usaha C, usaha A, usaha A, usaha B, 54, 52, 48. Tengok dia yang 44. Tengok hormat dan apa? Allah beri dia intelijen. Manusia ni berikut kajian ada 11 intelijen. Dipanggil multiple intelligence. Kajian ini dibuat oleh Howard Gardner. Satu, saya tak ingat semua. Satu, dipanggil linguistic intelligence. Orang yang bahasanya bagus, itu linguistic intelligence. Yang kedua dipanggil spatial intelligence. Spatial intelligence ni orang yang punya perception. Boleh jadi arkitek, boleh jadi firefighter, boleh jadi pembantu kereta laju tu, boleh agak tu nak kona dia kita merah saja mati accident. Itu panggil spatial intelligence. Orang yang ada aesthetic intelligence. Orang ini pandai tengok betul color tu matching ke tak matching ke, kecantikan, itu semua dia. Ada yang kan aesthetic intelligence, ada yang musical intelligence, ada yang spiritual intelligence, ada yang mechanical intelligence, dan banyak lagi. Interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence, ada 11 keseluruhannya. Dalam dunia tak ada orang, tak ada seorang pun yang ada kesemua sekali. Kalau kita kuat mechanical intelligence atau logical intelligence, mungkin linguistic intelligence kita rendah. Kecerdasan matematik, logik tinggi, kecerdasan berbahasa rendah. Jarang yang betul sama tinggi. Ada 9 lagi tak rendah. Artistik, contoh Datuk Seri Nurhaliza. Boleh menyanyi kan? Ada doktor kan? Jadi profesor kan? Saya perlu hormat dia kan? Perlu, sebab saya tak ada suara macam dia. Sebab itu dia panggil apa ni? Musical intelligence dia hebat. Kalau Datuk Seri Nurhaliza, belajar mengaji, masuk pertandingan, rasa boleh menang tak? Boleh. Sebab apa? Itu Allah beri dia
tutup suara. Ronaldo main bola sepak, ada PhD tak? Jadi dokter tak? Tak. Tapi hebat tak? Kita sanjung tak? Sanjung. Macam tu lah. Maknanya tak boleh ada tu dia hanya bersih-bersih. Kita lagi hanya satu saja. Daripada 11. Tapi satu bersombong. Semalam saya kata apa? Kebijaksanaan boleh sebabkan kita sombong. Tuan-tuan ingat benda tu. Ya? Kalau di Malaysia mungkin kita kurang anggap orang pandai menyanyi, pandai bersukan hebat. Kalau negara barat, lihat ini kehebatan dia, intelijen dia. Main bola tu, dia boleh fikir, dia boleh tendang masuk. Tuan-tuan tendang berapa kali masuk ke diam. Ada masuk daripada dia kalau diam, kalau dia tendang kat tiang, kita tendang balik bola. Tendang balik, kita balik. Kita nak masuk dalam gol, kita diam. Kita terbalik pula. Nak skor gol, kita diam. Dia boleh kita bagi diam, bola tendang balik. Kita punya tempatnya tendangan. Itu kemahiran. Ada yang bukan interpersonal intelligence, pandai berhubung dengan orang lain. Kalau di sini mungkin ada yang pandai berhubung dengan orang lain, macam orang sendiri. Ada yang intrapersonal intelligence yang tinggi. Intrapersonal maknanya dia tahu diri dia siapa dia. Dia pandai bawa diri dia macam-macam. Orang tu suka makin maka dia relax. Ya, tuan-tuan ini banyak dari itu. Ini menunjukkan dalam pernikahan strategik kita kena tahu macam-macam perkara, bagi banyak pengalaman, bagi bagus. Pemikiran strategik. Konteks campur matlamat, sengaja dan rasional. Nak tunjukkan pemikiran strategik, mesti konteks yang betul. Di mana aku nak bagi ujian tersebut. Dengan anak contohnya, anak umur 5 tahun suruh masak nasi. Kalau tak kena, matlamatnya ada tak? Ada, ada dimasak. Konteksnya kena tak? Tak kena. Betul kan? Konteks itu penting. Matlamat saja tak cukup, konteks penting. Sengaja, makna terancang dan rasional, logik. Kalau tak logik, itu bukan pemikiran strategik. Pemikiran strategik itu sendiri melakukan logik. Jangan bila kita angan-angan, itu pemikiran strategik. Kalau kita cuma angan-angan, dalam kepala. Kalau kita kata pemikiran strategik, kita tulis. Sebenarnya kita fikirkan, itu pemikiran strategik. Saya ulang balik, matlamat ada, mesti sesuai dengan konteks. Kemudian dengan sengaja, maknanya visi and vision, masa depan, jangkaan, itu kita fikirkan. Dan juga menyelesaikan masalah ataupun to improve situation, memperbaiki sesuatu. Dan mesti rasional, logik. Jangan tak logik. Kalau tak logik tak boleh. Tak logik maknanya andaian-andaian. Itu pasal pengalaman sangat penting. Sebab rasional itu logik datang daripada pengalaman. Rasional datang daripada pembacaan profesional. Rasional dia datang daripada laporan-laporan yang berfakta, scientific approach. Yang empirical itu bagi rasional. Bukan cakap aku tengok dia ni tak malas kerja lah, maka aku nonton bagi. Tak rasional. Apa datang katakan dia tak kerja betul-betul? Tak datang. Jadi itu bukan pemikiran strategik. Dia mesti ada empat. 1, 2, 3, 4. Baik, kita sambung. Pemikiran strategik hasil dari kompetensi dan sikap individu. Kompetensi ni saya kata semalam apa dia? Pengalaman, kemahiran, ilmu yang digunakan dalam situasi yang tertentu. Itu dipanggil kompetensi. Ya? Saya ulang balik. Kompetensi ini ialah gabungan pengalaman, kemahiran, ilmu yang disesuaikan dengan situasi. Itu dipanggil kompetensi. Kalau setakat ada ilmu, ramai orang yang banyak ilmu, ramai orang ada pengalaman, ramai orang yang ada kemahiran, tapi akhlaknya kurang. Ini dipanggil dia tak kompetent. Karena akhlak itu adalah konteks dia. Nampak kan? Di masjid tuan-tuan pakai seluar pendek kan? Tak pakai. Kenapa? Tuan-tuan kompetent, tahu masjid tak sesuai konteks yang pakai. Kalau di masjid kapet koyak contohnya, kalau kena sujud tak? Ada orang sembahyang tak sujud? Allah kapet koyak. Macam ni dia sujud tadi. Sah ke tak sah? Tak sah. Bukan kisah. Kalau kapet tu kotor, ada bekas kena hujan,
malam tadi. Sujud tak sujud ni? Sujud. Sebab itu konteksnya tak boleh gimana? Betul tak boleh. Itu satu kita. Rumah kita kapet cantik, hebat. Nilainya lebih mahal pada kapet masjid RM10,000. Tapi kalau solat pakai sejadah, kita pakai sejadah. Kita pakai sejadah. Kapet masjid hari-hari orang pijak. Betul tak betul? Pijak sama pijak sini yang kaki busuk, kaki berbulat, pijak. Tapi sujud tak? Sujud. Di rumah kita dia masuk. Ada kapet RM10,000. Pakai sejadah tak? Sebab kita nak bersih. Betul kan? Maka kapet rumah kita tak bersih. Kapet di masjid kita rasa bersih. Itu konteks namanya itu. Ini orang yang berpikir strategi. Dua tujuan, mencari penyelesaian ataupun menentukan wawasan. Yang ketiga, idea, konsep, pandangan yang lahir dari pemikiran seseorang. Kalau kumpulan boleh juga pakai strategic thinking. Tapi bukan cukup kuat. Nak tahu dia ada tiga. How, what, 4WH, 4WH, 4W, why, where, when, and who. By H itu how, ada 5. Yang ini strategic plan. 1, what, itu strategic thinking. Apa nak buat? Itu strategic thinking. How to do it? Strategic planning. Where to do it? Where to do it? Itu strategic planning. Dan how to do it. Jadi teman ini berbeza. Baik, kita tengok ni video ni. Tengok video ni. Saya kalau tengok video lama-lama ni saya tengok sebelum dulu tengok TV rumah jiran kan. Kita miskin ada jadi black and white tak suka. Dulu kat rumah ada tengok apa dia? Belas kasihan jiran. Buka pintu tengok TV kat tangga. Mana TV dulu kan? Kita tak ada duit tengok. Kadang-kadang anak dia tu tak suka kita. Kalau dia tengok, dia tutup pintu. Punya kecewa. Punya kecewa. Sekarang ni TV kat mana? Handphone. Betul kan? Tak perlu nak sibuk dengan orang lain lah. Dulu teringat lagi kecil-kecil. Tengok video ni. Ya.
bersikap proaktif berhadapan cabaran mendatang. Ini strategi thinking. Datang ada cabaran, fikirkan. Jangan sampai cabaran sampai baru berfikir. Sebelum dia sampai kita fikir. Ini orang strategi thinker. Pertama kemarin ada DISC profiling kan. Orang yang DISC profiling ni dua kumpulan yang strategi thinker. Satu D, satu dengan C. Yang ini strategi thinker. Siapa yang D itu, dia sebenarnya ada strategi thinker. Siapa yang C, DISC itu, C itu ada juga strategi thinker. Yang S dengan I ni, dia kurang sedikit. Jadi, tuan-tuan kena beda. Kalau kita rendah D dengan C, supaya jadi strategi thinker. Baik, bersikap proaktif berhadapan cabaran mendatang. Inilah strategi thinking. Kalau tuan-tuan rasa penduduk kampung ni dah makin bertambah, lebih ramai anak muda yang tak bekerja, kita belajar akan banyak banyak. Ini strategi thinking. Tengok penduduk kampung ni makin ramai, anak muda yang tak kerja, kita tak rasa apa-apa. Kerja kita rutin, maknanya kita bukan seorang yang berfikiran strategi. Kita tak nampak soalan masalah akan datang. Ini satu benda yang kita kena fikirkan. Dapat bekerja, bekerja kata yang elok, nama-nama perubahan sikap, selalu marah-marah, selalu penting, kerja tak selesai dan sebagainya. Kalau kita strategi tinggi, kita fikir, ini mesti ada sebab ni. Sebab dulu okey, sebab dulu tahu, sekarang dulu tak okey. Dan sudah ada masalah keluarga di rumah. Kita tak akan tanya. Kita hanya fokus pada kerja. Ini satu kelemahan kita ya. Tak nak fikir secara strategi. Kita hanya fikir what is happening, apa yang berlaku. Orang strategi fikir, ini berlaku, apa kesannya, bagaimana atasi kesan. Itu kita fikirkan sekarang lagi. Pasal polis ada kan pencegahan, betul tak? Betul kan? Salah satu kehadir pun yang pencegahan. Pencegahan di sini bukan sekadar pencegahan jenayah dan sebagainya, kita cerita pada orang lain. Tapi antara kita ni nak cegah supaya kita, pegawai kita, kajian bawah itu lebih mantap. Dia tahu ada problem, kita boleh harap. Ini saya nak bagi 5 cara membentuk strategi thinking. Saya ringkas. Pertama, imbau atau kembali apa yang berlaku. Supaya kita nampak kesilapan, kekurangan. Jadi kurang kita bagi laku yang muhasabah diri lah. Muhasabah balik ke sekitar kita. Fikirkan, kita nak fikirkan. Itu yang penting. Ya, renung. Jangan tak renung masuk. Buat ni. Contohnya jadi ketua, saya nak cadangkan. Satu bagi idea di saya betul alhamdulillah. Seorang hebat dia. Saya betul. Saya tak ingat. Saya tak siul Jack Dorsey, CEO Twitter ataupun CEO Starbucks. Dua ni beritahu. Dia kata saya akan peruntukkan tiap-tiap hari 1 jam untuk berfikir. Konten tak payah 1 jam lah dalam sibuk. Mungkin kata 30 minit satu hari berfikir tentang masalah yang berlaku. Ketika itu berfikir dan cari solusi. Dia pastikan 1 jam sehari khas untuk dia berfikir sehari. Kita kadang-kadang tak fikir itu kan. Satu hari lalu begitu je. 1 jam untuk berfikir. Dalam Islam sangat digalakkan untuk berfikir. Jadi tanpa cubalah setkan 30 minit berfikir. Kadang-kadang tetap berfikir ni yang terbaiklah ketika membantu. Tak juga kuat itu kan. Jangan buka radio apa jangan ada kawan yang berfikir. Itu terbaik. Jadi jangan sampai isi dia pulang. Maksud saya nak imbau ni, jadikan rutin harian untuk mengimbau ni. Sama ada tentang keluarga, tentang iman kita, tentang kerja kita. Gunakan sejarah kita. Ubah cara berfikir. Maksud ubah cara berfikir ni bukan jadi orang lain, orang yang sama. Tapi kalau dulu fikir sekadar nak, yang saya kata semalam, sekadar nak buat. Tapi kalau berfikir tu nak buat cara efektif, nak buat yang lebih berkesan, lebih berkualiti, lebih efisien. Ubah cara berfikir itu.
Kalau berpikir lihat dari satu sudut, kita tengok sudut yang biasa. Ambil contoh, kita maaf ya, kita kursi tak ada dia sekarang. Kami nak tahu. Dulu kita berpikir dia tahu ini kursi, saya tengok pada sudut ini saja. Dia nampak belakang kursi. Tapi kalau saya tengok di bawah, lain dah betul dah. Lepas saya berpikir, fikir dia pada depan dia. Ini masukkan dalam ubah cara berfikir. Kalau hanya tengok dari sudut kita sebagai ketua, kali ini tengok pula kalau kita jadi orang bawa, ya. Kita ni sandwich, kadang-kadang panggil burger, kadang-kadang. Kalau tu pergerakan, kita pergerakan pada bawah. Lihat sekali-sekali daripada bawah. Aku kalau jadi orang bawah ni macam mana? Kalau aku jadi orang atas macam mana? Kalau aku jadi rakan macam mana? Ini orang berfikiran sudah kecil. Dia lihat cara berfikirnya yang biasa. Libatkan orang lain. Berfikiran strategik, aku bila berfikir dan ada idea, libatkan orang lain. Macam mana kau rasa? Sebab tu orang tu yang buat kerja, kita nak idea daripada dia. Kadang-kadang kita orang buat kerja, tapi idea semua kita. Ini banyak sangat berlaku ya, kalau kita jadi ketua. Semua idea dia, tak buat orang lain. Kita nak ambil kira orang punya pandangan sebab dia yang nak kerja. Kemudian tambah pengalaman dan dia. Maknanya mencukupkan diri. Saya cerita anak saudara saya. Anak saudara saya ni milenial. Dia jual satu bangunan, untung dia 20 juta. Jual satu bangunan, dia beli, dia jual dapat untung 20 juta. Dia ada perniagaan makanan, proses makanan di Thailand. Dia ada ladang ternakan, lembu, kambing, ayam ada. Dia ada ladang kelapa sawit dan sebagainya. Dia juga pengimport ikan daripada Indonesia. Saya pernah kacau dia sekali 2014-2015 itu lah saya kacau. Nama dia Rizal. Rizal kata, kau ni kerja apa? Kau dah kaya, kau jadi CEO, kau jadi owner. Kadang-kadang kau ni sibuk sampai ke bawah, tak tahu kenapa. Dia marah saya. Kata saya nak puji dia saja. Kata memanglah kita jadi ketua, kita nak tahu every proses kita. Kalau tak, ketika keputusan itu buat silap, nak tahu. Tentang sekarang, kerja dia tak pagi, jual ikan. Walaupun jutaan, dia yang ikut ikan ni besar. Dia dah tahu macam mana orang jual ikan. Macam ada perasaan dealing dengan customer, dia jual ikan. Seminggu sekali pergi dia punya tanam peternakan lembu. Dia tunjukkan saya main tak lembu. Mak dia kata, kau buat ni kau dah kaya. Dia kata, I'm happy. Dia nak tahu apa lepas. Bagi dia dengan ayam dan sebagainya. Dia kata saya tarik dengan dia. Dia kata saya tarik dengan kau. Tak ramai orang kaya, dia 20 juta. Ada ladang ternakan, ada ladang ini, ada proses makanan yang berkata akan orang cakap, kita Pak Ya, ini saya Pak Ya, kecil dia Pak Ya, kalau tak Pak Ya kata mana nak tahu, orang betul tak betul. Aku nak tahu ya. Supaya dia boleh bagi ganjaran apa yang baik, nasihat yang baik. Itu maknanya dia berfikiran seperti ini. Dia libatkan pengalaman idea dari tempat. Kalau kita fikirkan total ada 20 juta, nak tak maintain lembu? Nak tak? Okey, tumpukan produktiviti dan kebersihanan. Ini antara tujuan pemikiran strategik. Tumpukan produktiviti dan kebersihanan termasuk kualiti. Baik, tengok video ni. Kita nak ambillah bagiannya strategi fikir sebab kita ada satu tajuk lagi nak kita bicarakan. Ini perhatian ni tuan-tuan. Dalam strategi fikir kan kita kena fikir inquisitive mind, pemikiran yang ingin tahu mesti tinggi. Nah, ada pemikiran yang ingin tinggi, maknanya kena hasilkan masa 1 jam ke berfikir, setengah jam ke 10 minit ke. Tolonglah hari ini aku tak masa berfikir. Masa saya di US ada proses betul. Daripada dekat di malam ke kita tu 12 tengah hari jangan kata saya my nap time. Masa saya nap. Saya tulis jangan kata kalau saya solat dan saya nap. Saya beritahu semua orang, saudara juga kawan masih jangan kata baiknya nap 1 jam. Bukan saya nap 1 jam pasti kita nak solat semua kan kita jam. Ini saya beritahu dia dah tahu saya train 12.31 ini tanya dia. Kalau bila Johor bila lewat sikit sama Johor lewat 1.22. Kalau winter Johor awal 12 ke Johor 12.31. Itu saya kerja. Tengok ni
inquisitive mind, pemikiran ingin tahu. Benda pelik ni menyebabkan kita ingin tahu ya, dan amalkan pesan ingin tahu. Benda pelik kita memang nak tahu. Pasal dalam dunia ni kita tak pasti cerita banyak benda jahat-jahat. Sebab benda jahat ni benda pelik, benda baik jarang kita dengar. Benda baik kita selalu dengar. Manusia di dunia ni sebenarnya banyaknya buat benda baik, betul tak? Yang jahat ni sikit, bila jahat ni sikit dia menunjuk. Macam tak tahu lah sini pakai cantik emas. Cuba datang sini pakai seluar pendek. Rasa perhatian orang kat mana? Yang pakai seluar pendek jarang. Mana yang buat jahat di dunia ni jarang buat. Itu mesti jadi perhatian, jadi berita. Untuk menarik perhatian kita buat jahat. Kalau buat baik tak menarik perhatian. Betul kan? Cuba imam tuan-tuan kesawat. Ada yang haya tidur dan macam-macam. Imam buat silap ni dia sedar. Masih itu boleh sedar. Siapa? Boleh. Imam belajar betul. Kalau betul salah. Betul kan? Imam tersilap rakaat. Imam silap rakaat. Dia sedar. Masa itu dia khusyuk balik. Bila dia normal balik, Imam balik. Sekarang kesilapan ini jarang berlaku di dunia. Bila jarang berlaku, dia menunjuk. Bila menunjuk, mendapat perhatian. Jadi di pejabat itu kita takkan dapat kalau kita tak fikirkan apa yang tak normal. Kalau kita rasa macam kecil, kalau kita fikirkan macam petang pagi tadi fikirkan, dapat setiap orang 5 perkara yang haram apa dia? Peningkatan prestasi. Sebab kita tak fikir, tak terasa lagi. Bila fikir baru tahu. Sebenarnya fikir sedikit penting. Kena fikir, tak fikir tak dapat. Apa saja dalam dia, kalau kita tak fikir dia tak dapat. Dia rutin. Yang berfikir pakai ni, prefrontal cortex panggil. Prefrontal cortex ni executive function untuk berfikir, untuk menganalisa, untuk buat keputusan sendiri. Ada satu cerita di Amerika Syarikat sana, ada seorang engineer hebat. Manusia baru mula tahu kenapa prefrontal cortex penting sebab peristiwa dia lah. Ketika dia tak pecahkan batu-batu untuk kereta api lalu buat perlawanan kereta api, dia cucuk. Kita besi. Cucuk. Entah mana ketika dia cucuk tekan apa dia bahan meletup, kawan dia panggil. Bila dia kawan dia panggil,
Dia terkuat sikit, spark, kan? Meletup-meletup, besi itu masuk ke kepala dia. Daripada sini, tembus ke sini. Otak dia. Yang rosak, prefrontal cortex. Yang lain semua tak rosak. Sini saja. Kalau tentang tengok di internet, ada nama dia saya lupa dah. Ya? Dia cerita famous tentang prefrontal cortex. Setelah dicabut tu, lepas pada itu, dia orang yang tak logik lagi. Sebab logik dia hilang. Rosak kerana besi. Ya? Pecahkan dia prefrontal cortex. Dia tak berhenti. Emosi dan lain semua ada, tangan bergerak, mata bergerak, tapi logiknya hilang. Daripada seorang kimia yang terbaik menjadi hancur, tak boleh kerja. Logik hilang. Asal apa? Prefrontal cortex ini. Maksudnya si tuan-tuan, kalau nak jadi gila, bagi rosak ini. Jadi gila. Logiknya hilang, tak syukur. Jadi ini sangat penting bagi kita. Jadi pasal kita tahu datang pada sini, kita pakai ini. Kalau grey matter, ini dipanggil grey matter. Kalau logiknya hilang atau grey matter, logiknya menjadi kurang 20%. Kita ada punya emosi banyak, logiknya kurang. Kalau orang ada panas badan, marah sikit tumbuk, marah sikit berbahagia orang, marah sikit dia bunuh orang. Yang ini kajian telah dibuat, neuroscience check dengan grey matter, prefrontal cortex. Dia dapati grey matter, bahan kelabu atau grey matter otak dia kurang daripada 12%. Banyakkan kita secara average 12%. Maka kita logik. Tapi bila kurang pada itu, dia tak logik, dikuasai oleh amygdala di tengah kepala, iaitu dikuasai oleh hippocampus, amygdala. Dia menjadi orang tak rasional, dia menjadi emosi. Marah sikit atau orang. Yang orang ini bila dicek, kita pakai panas badan, kan? Rupa-rupa grey dia kurang. Jadi persoalannya, jika orang ini bunuh orang, adakah dia patut dihukum bunuh? Tapi dia tak kawal. Sebab apa? Dia tak kawal diri dia, dan grey dia kurang. Yang kebanyakan yang panas badan ni, grey dia juga ada yang timbul 8%, 9%. Logik dia hilang. Jadi bunuhnya itu satu intentional, sengaja. Satu lagi kerana grey dia tak ada logik dia buat. Jadi tak ada kepada sains dah menikah, kan? Jadi mungkin pembunuh ni kan gila betul. Saya pernah cerita dengan bagian agama Islam ya, dah sampai masanya ulama-ulama dukun ni, kalau saya fikirkan balik, cek balik oleh orang-orang ni sampai ada dia grade kurang atau tidak. Sebab kajian mendapati yang grade kurang, dia logiknya kurang, dia banyak pakai emosi. Jangan lepas ni dengan tuan-tuan bantai orang, grade kurang, janganlah gitu. Bagi bantai anak buah, bos masih marah, aku grade kurang, itu memang itu narsisis namanya tu. Baik, kita nak pindah pada sini ya. Integrity. Tuan-tuan tahu integrity. Saya nak buat satu istilah baru yang tuan-tuan tak pernah dengar, yang popular di kalangan saya sebagai orang academician. MENS. MENS ni adalah gabungan integrity dan dihormati. Kita semua integrity saja. Integrity tak cukup. Ada orang yang berintegriti, berakhlak mulia dan sebagainya, tapi dia tak dihormati. Ada tak? Ada tak? Ada. Ramai orang berintegriti tapi dia tak dihormati. Kenapa tak dihormati? Kerana elemen unsur-unsur dihormati tak ada. Cuma ada ini saja, integriti. Jadi kita nak tengok secara ringkas apa itu. Sebelum tu, tuan-tuan tengok test dia tak? Lepas ni ada dia punya apa ni? Dia punya konsep. Saya tunjuk pada tuan-tuan. Saya nak mula belajar tentang MENS. MENSCH. Ini bahasa Yiddish Jerman. Ya? MENS. Integrity campur dihormati. Orang tu MENS. Dia kata itu MENS. Maknanya dari integrity dia dihormati. Kalau cakap integrity saja, dia tu berintegrity, tak mesti dihormati. Mesti ada itu. Ini perkataan yang saya nak introduce pada tuan-tuan. Baik, ini kisah jago nak kaitkan MENS dengan integrity. Ada seorang CEO, dia punya harta aset dia 10 bilion. Dia kata aku ni dah sakit, aku nak mati tak apa lagi, aku tak bagi anak aku harta ni. Tapi seorang tak jadi ketua. Siapa yang jadi ketua? Dia nak uji. Dia ada 7 orang anak. Dia panggil anak-anak pejabat semua, wahai anak-anak aku nak bagi kamu, aku nak uji kamu semua. Apa paling layak, dia akan dapat sertifikat ini.
Betul syarikat. Saham paling banyak 51%. Jadi di jagung seorang bagi 3. Anak kawin 2, anak sulung, anak-anak sampai anak musuh. Dia seorang 3 di. Dia kata apa, lepas 6 bulan aku akan balik ke sini, tunjuk padaku jagung yang terbaik. Sampai dapat tunjuk jagung yang terbaik, dia akan memilih pisahkan ini. Oh, anak dia terasa, okey, ujian yang senang. Semua kembali. Lepas 6 bulan, semua tunjuk jagung. Tuan-tuan tak pernah tengok jagung yang kalau ada macam biru, putih, kita tak pernah tengok kan? Jadi jagung tu, satu jagung macam cakap itu jagung dia Indian. Dan kalau makan tak sedap, tapi warna dia cantik. Itu dia kira biasa saja. Kan? Bagi kering, kok kesan memang cantik. Semua tunjuk jagung dia. Ayah, anak suruh dia jagung air. Yang seorang lagi jagung gemuk, yang seorang lagi jagungnya berkalur-kalur, yang seorang lagi jagungnya dia bermakan ayah itu sudah sedap. Macam durian blackthorn. Durian. Tak pernah makan durian blackthorn? Tak pernah. Saya tak pernah rasa. Orang RM2 sekilo. Cuba belajar saya cara teman-teman. Pakai kursi lah duit. Blackthorn. Saya dengar 200. Tak payah. Tak payah. Kasih kita kan? Okey. Anak ni betul. Anak bongsu. Kau punya mana jagung? Ayah. Saya tanam jagung ni tak jadi, ayah. Saya dah panggil orang bagian untuk farmer. Tak jadi juga. Saya panggil pakar, tanam tak jadi juga. Ya, adik-adik dia kata, tak bisa lah kamu dapat kali dia harapkan. Lepas saya kata, tunjukkan kamu jagung turun makan. Dia makan itu sedap. Lepas saya kata, kamu semua, ayah dapat keputusan. Siapa yang ayah nak bagi saya ini? Ayah nak bagi anak musuh. Selain kamu semua. Kenapa ayah bagi anak musuh? Dia tu jagung pun tak tumbuh. Kita yang memang ni tak dapat. Dia dah share. Ayah kata kamu semua tak faham. Masa ayah bagi kamu benih jagung, ayah dah tutup dalam syurga 3 hari. Jagung dia takkan tumbuh. Kamu semua penipu. Yang tak tipu adik kamu je seorang. Dia tera tak tumbuh, dia tak beli benih lain. Dia tanam dia tak tumbuh tak apa. Dia beli benih tak tumbuh tak apa. Ada adik-adik kami yang jujur. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dah tahu orang uji kita. Betul kan? Jangan main-main manusia ni cara uji dia banyak. Jadi, adik kita dapat kerana dia jujur. Walaupun tak dapat secara fizikal, tapi hati dia bersih. Abang-abang dia, kakak-kakak dia semua beli benih mana-mana entah ya. Nilai diri itu letak di hati dan itu. Bukan letak pada orang lain. Bukan letak pada berapa banyak, berapa hebat kita, berapa kaya kita. Nilai diri kat sini saja kita letak. Kalau tidak, Allah itu tak adil. Allah itu maha adil. Yang miskin derma RM1 tapi ikhlas kerana yang kaya derma RM1,000 tapi nak riak. Siapa yang untung? Yang miskin yang untung. Sebab dia ikhlas kerana Allah. Yang ini nak riak. Nak riak dia lah dapat, tapi tak dapat apa-apa di sisi Allah. Itu Allah itu maha adil. Dia bukan soal berapa banyak dia dapat, soal berapa kita punya kejujuran, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak tanya tuan-tuan satu soalan yang saya dengar Ustaz Somad. Ustaz Somad kan orang Indonesia kan? Dia tanya, tuan-tuan, kalau Nabi Muhammad sekarang ni ada di dunia, tuan-tuan pilih dia ke tak? Masa zaman dia dibaca tak tahu. Menulis tak tahu. Tuan-tuan dari pemimpin sekarang yang berkempen, saya tuan-tuan tak perlu baca dan menulis. Tuan-tuan nak latih dia tak? Nak latih ke tak nak ni? Mustahil. No way. Mesti nak ada degree. Walaupun dalam resume tipu. Ada kita di menteri dulu, resume ada tipu. Jadi dia nak mengaruh posisi. Itu public domain. Jangan aku sendiri tak tahu. Ini memalukan satu dunia. Tak boleh. Kenapa tak tulis? Dia kata lagi apa? Nabi Muhammad tak ada harta. Sekarang ni Tuhan tak ada harta. Dia pernah tinggi lah. Dia tak ada kuasa. Orang mana tinggi lah. Tak ada pelajaran. Sekarang ni ada YB bertanding. Tak payah YB lah. Ke kampung dia bertanding. Harta tak ada, kuasa tak ada, ilmu tak ada, kedudukan tak ada, apa tak ada. Nak pilih ke tak nak? Tak pilih. Tapi perlu ada kejujuran, ada keikhlasan dan amanah. Tak pilih ke tak? Tak pilih punya. Confirm.
Betul tak tu? Ustaz Samad kata, orang yang memilih naik rumah ini zaman dulu tu semasa mula dan terima Islam, Masya Allah hebatnya mereka ini. Kerana bergantung pada 3 perkara: jujur, ikhlas dan amanah. Betul kan? Sebab ini sekarang ditinggalkan. Kalau tak nampak, tuan pegang 3 perkara. Ini polisnya integriti: jujur, ikhlas dan amanah. Jadi ini penting untuk kita fikirkan. Baik, definisi image ini tuan-tuan tulis. Saya bagi dengan pecahan dan konsepnya. Untuk berintegriti, etika, moral, nilai mesti bagus. Tapi untuk dihormati, ada kecerdasan emosional yang datuk semalam sebut, kesan profesional dan kompetensi teknikal. Mesti ada 3 untuk dihormati. Kalau tuan-tuan ada ini saja kaki tangan di sini, kita yakinkan dia amanah, dia jujur, dia ikhlas, tapi tetap tak boleh buat kerja. Nak dihormati, mesti juga boleh buat kerja. Satu, kecerdasan emosional untuk berurusan dengan orang lain. Orang yang kecerdasan emosionalnya bagus, dia mudah berurusan dengan orang lain. Apa itu kecerdasan emosional? Nombor 1 komponen ialah dipanggil dia sedar diri dia dan dia tahu kawal diri dia. Maka self awareness, sedar diri dan self management. Aku ni kuat marah, kalau nak cakap dia kawal, dia tak marah. Aku ni kuat mencarut, dia nak cakap dia tak nak mencarut. Ini pandai dia sedar, dia kuat mencarut, dia kuat marah dan dia kawal diri dia. Ini dipanggil self management dan self awareness. Satu lagi komponen daripada kecerdasan emosional ialah dia sedar secara sosial, kalau aku maki orang tak suka. Kalau maki orang tak suka, jadi tak maki orang. Ini bagi self social awareness, sedar secara sosial apa orang suka. Senyum, beri ajaran, beri pujian, ramah mesra, ceria, girang. Ini orang yang I tinggi, bagus pada itu. Kemudian apa dia buat? Dia boleh kawal dia relationship dengan orang lain. Ini makin kecerdasan emosional. 2, kesan profesional. Kesan profesional maksudnya dia buat kerja ada hasil. Kalau buat kerja tak ada hasil, orang tak hormat juga. Kerja daripada pagi sampai pulang malam, tapi tak sia-sia. Kawan dia kerja 2 jam dah siap. Sampai kita respect kawan dia. Ini penting sebagai kesan profesional. Yang bagian B, siapa yang dapat 20 ke atas? Siapa yang dapat 13 hingga 19? Ada yang katakan juga? Bagus. Sebenarnya kita berada dalam kawasan di mana tuan-tuan dan puan-puan berada dalam konflik presiden. Poin berada antara 13 hingga 19 dan di atas. Kalau kita baca perkara tersebut, jelas menunjukkan bahawa executive president ini adalah salah satu daripada ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pegawai PDRM. Bukan sahaja untuk berurusan secara dalaman, tetapi juga berurusan secara luaran. Supaya kita mudah memberikan arahan dan arahan kita diterima serta diikuti dan dilaksanakan. Kalau executive president ini lemah, orang akan diberi arahan tapi tidak laksanakan atau dilaksanakan tidak bersungguh-sungguh. Betul bacalah saya akan jelaskan secara bebas. Ini pun dah cukup jelas. Saya juga akan masa. Lebih kurang pada 12.45 pada hari ini atau apa lagi saya akan adakan sesi soal jawab. Ya, silakan tanya apa soalan yang ada. Soalan bisa dijawab, dijawab. Tak boleh jawab, kita mesti jawab. Ya, insyaAllah. Sebelum itu saya ada satu soalan berkaitan bidang sosial yang boleh membantu penambahbaikan pendidikan. Sebenarnya apa sahaja media di bidang ini memang boleh membantu dalam urusan penyelidikan, tapi bagaimana kita gunakan. Kalau media sosial itu digunakan keterlaluan, perbedaan menyebabkan dia kehilangan dia punya authority. Ya.
maklumat yang disampaikan melalui mesej, nota tidak sama dengan maklumat disampaikan secara suara, dan maklumat disampaikan secara suara tak sama dengan maklumat yang disampaikan melalui nampak suara dan nampak wajah, dan maklumat yang disampaikan nampak wajah dan suara juga tak sehebat apabila kita bertemu secara berdepan. Maknanya video konferensi itu bagus, tapi tak sebagus kalau kita berhadapan. Video konferensi telefon itu bagus, tapi tak sebagus video konferensi. Okey, mesej itu bagus, tapi tak sebagus telefon. Ada level. Oleh itu, kalau ada urusan penting dalam penyelidikan, kalau saya lah hanya sebagai maklumat, lepas itu saya nak untuk kamu sebut kata itu. Itu maknanya penting. Bos saya jangan bagi email. Dia kata ini yang saya dapat pilih. Kerana si pemilik orang putih sebab ini dia baru jawab pemilik itu bahasa dia kan. Kerana si yang ini kita bilang sekali. Dia nak beritahu maklumat tapi tak betul. Maknanya benda itu sangat penting. Apa saja yang benda sangat penting boleh pakai media sosial, tetapi pastikan usuli dengan face to face. Yang terbaik sekali nak tunjukkan authority bila kita beri arahan, kita panggil ke pejabat. Jangan kita pergi ke tempat dia. Itu panggil authority. Okey? Kalau ada satu hubungan atau pengarahan yang lebih bersifat kemesraan, boleh pergi tempat dia, kita ziarah dia. Tetapi kalau tunjuk authority, dia datang ke tempat kita. Aku mana boleh nak sampaikan kepada kita. Dia pergi rumah kita kan, pergi rumah aku. Tuan, tuanku datang rumah aku, dia dah jumpa aku. Pandai, ada harapan ada tu. Walaupun tuan tu kata dia nak jumpa, Pakcik nak jumpa, dia nak jumpa kamu, maknanya kita pergi jumpa dia. Betul kan? Kalau pernah dia kata saya nak jumpa kamu, pun kita dah jumpa dia. Betul kan? Kalau ada masalah, katakan Bukit Aman, bergerak kita berjumpa dengan pegawai sekalian. Orang Bukit Aman itu betul, dia juga Bukit Aman. Menteri pun kena pergi Bukit Aman. Betul tak? SPRM pun begitu juga. Kata-kata, tuan kita untuk memberikan maklumat. Dia kena pergi di Putrajaya. Itu authority namanya. Jangan hilang authority kerana apa baik sangat. Rugi nanti. Kerana hilang sekali, dapat balik. Bagi pegawai muda di sini yang baru bekerja jadi penyelidikan ke 6 bulan ke, jangan nak tunjuk baik sangat dengan mesra. Kerana lepas itu nak bertegas dah tak makan. Baik tegas dulu, lepas itu kita mesra. Bila kita tegas, lepas kita mesra, mesti mesra dah tegas. Dia tegas, tapi kalau mesra pernah tegas, dah tak makan. Kerugian. Saya ada cikgu itulah. Saya cikgu masuk sekolah tu, ada tak samsing ke kepada pembunuh ke. Cikgu tegas dulu. Lepas 3 bulan nampak baik, tak apa. Dia dah hormat kita kerana kita dasar. Tapi kalau cikgu mula-mula dah water down everything. Undang-undang tak kisah, ini tak kisah. Kita nampak baik kalau saya. Orang baru datang, lepas tu nak tegas, tak makan. Kalau tuan-tuan yang mula-mula ni baru saya nak orang yang tua-tua ni yang betul-betul nak pencen lagi 3-4 tahun, mula-mula semua relax dulu, lepas tu tuan-tuan buat apa pun nak tegas, tak makan. Terlambat. Myelin nombor 1 yang saya sebut myelin tu. Bila anak dah makan rasa makanan mak, dia tak suruh makan mak sampai bila. Myelin tuan-tuan tu, craving effect, craving effect, immunity effect semualah, bumerang effect, segala besar ni mesti mula-mula kita tegas. Lepas itu boleh dilakukan. Dia tetap akan kita tegas. Itu sangat penting. Jadi kalau silap sekarang, kita tarik balik. Macam mana? Itu penting tu. Kalau dah pindah nanti tempat lain, nombor 1 tegas. Bukan di dalam, bukan di zalim, tegas. Tapi bisa. Lepas pada itu boleh kita adjust balik. InsyaAllah dia lebih baik. Ini bagi executive president, pandai bawa diri. Tapi banyak orang takut, sudah datang kita takut. Orang di sini daripada dia ada ke situ, dia lebih tinggi jabatan.
Jadi kan bila dia mau berbagi program macam-macam, kerana Islam dalam sekolah ini semua. Tapi dia balik mana dia pergi kepada apa tu dia berjalan. Kalau orang tak jalan macam jalan ni yang okey je. Tapi salah kita, kalau kita dah keras. Ini jangan bertanya kalau pindah tempat lain. Kalau di sini baru kerja selama 2 tahun tu masih muda lagi lah. Tapi kalau dah 5 tahun tu buat benda yang sama dah susah. Dah tak masuk dah. Baik.